Lagi satu yang perlu di dalam kajian UUM dan juga UKM ya, mereka nakkan satu perubahan di Kedah. Dan dalam kajian itu melihatkan mereka nakkan satu menteri besar yang berinovasi, menteri besar yang boleh mengubah semula ya pembangunan di Kedah itu. Yang dicadangkan ialah Mukris ya. Dan kita lihat Mukris sudah menang, dan sudah tentu saya berpandangan bahawa Mukris lah akan menjadi menteri besar. Bayangkan ya, mereka melihat bahawa ketokohan Mukris ni anak Perdana Menteri, mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, sudah tentulah mereka juga berpandangan bahawa beliau boleh memimpin Kedah ke arah yang lebih maju ya. Saya lihat apa terbentuknya kerajaan Bahasa Nasional di Kedah ini sudah tentu ya melegakan kepada penduduk-penduduk yang dulu dahagakan kepada pembangunan, yang dahagakan isu-isu sosial yang patut diatasi, dan juga isu-isu alam sekitar yang patut diperbaiki, dipertingkatkan. Dah tentu kali ini mereka boleh menampas lega ya bahawa dalam masa 5 tahun ini dia melihatkan janji-janji yang dijanjikan itu akan ditunaikan. Mungkin satu perubahan yang berlaku ya, dengan adanya pucuk pimpinan menteri besar yang baru, dan satu gabungan anak muda tadi, anak muda dengan veteran tadi yang berbilang kaum, sudah tentulah kita melihat bahawa Kedah tu terus maju dan terus menerima transformasi yang seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Jadi inilah yang membuatkan orang Kedah nakkan perubahan. Mereka nak memastikan satu pembangunan yang berterusan, satu pembangunan bukan mencemarkan, bukan kita meneroka, menebang balak untuk pembangunan, digunakan duit untuk pembangunan, tapi mereka nakkan bantuan jadi daripada kerajaan persekutuan. Jadi mereka nakkan itu, mereka nakkan bantuan. Mungkin kilang-kilang tak ada, kemiskinan masa di Kedah, macam mana sawah padi mereka ya. Jadi ini laungan-laungan inilah ya, bisikan-bisikan ketidakpuasaan mereka inilah yang menyebabkan yes, kita perlukan perubahan. Apabila Mukris yang bertahan di situ, sudah tentulah ya mereka melihat tokoh yang besar, tokoh yang boleh percayai, yang boleh membawa, mentransform Kedah itu kepada negeri yang maju ya. Mungkin industri perkilangan mungkin akan naik ya, dan mereka menjanjikan akan membuat ekoturism situ ya, macam mana Langkawi diperkasakan lagi, dan mereka ada padang pantai-pantai itu akan diperkasakan. Jadi ini strategi mereka. Jadi ini dia nakkan rakyat nak melihat satu pembangunan yang dinamik yang berlaku seperti negeri lain ya. Jadi tempat majoriti Melayu, dan kita mengharapkan faedahnya, limpah faedah itu ialah kepada masyarakat Melayu yang kita lihat masih dahagakan, masih perlukan bantuan daripada kerajaan. Okey. Mungkin Prof boleh simpulkan sedikit tentang apa yang kita bincangkan hari ini bersempena dengan PRU 13 Prof. Jadi kesimpulannya hasil daripada penelitian kita ya, kajian kita ya, yang kita persembahkan melalui Box TV-nya, melalui seminar-seminar, kita lihat apa yang kita hasil kajian itu banyak menepatinya. Bermaknanya bila kita tanya rakyat, dia telus. Kalau dia kata saya nak mengundi Barisan Nasional, dia cakap kita memang dia undi betul. Jadi ini terbukti sudah ya, di mana kita melihat BN masih boleh retain ya. Mungkin saya tak tahu sekarang mungkin dah 130-140 ya kursi. Jadi ini yang melihatkan bahawa dalam analisis kita memang bertepatan bahawa mereka mahukan Barisan Nasional untuk memerintah negara, dan mereka masih percaya bahawa Perdana Menteri lah Perdana Menteri yang paling digemari dan paling orang kata sesuai meneruskan, menerajui negara Malaysia berbandingkan dengan Anwar Ibrahim dan Hadi Awang. Jadi ketokohan ini dilihat oleh rakyat dan akhirnya rakyat memilih. Jadi saya rasa apa yang kita persimpulkan ini adalah satu dalam suasana orang kata pihara yang paling genting, yang orang ada katakan kritikal, ada orang katakan macam telur di hujung tanduk Barisan Nasional, tapi akhirnya ya kita lihat fenomena itu tak berlaku dan masih BN memerintah. Jadi sudah tentulah banyak lagi kajian-kajian kita lihat mengapa di Kedah, mengapa di nilai ini, yang seterusnya kita akan melihat kajian ini, dan mengapa
kita lihat Barisan Nasional masih diperlukan dan dikehendaki oleh rakyat. Dan juga kita melihat kebangkitan orang Melayu ini jadi pola yang berbeza. Saya rasa yang paling ketara ialah pola pengundi Cina itu, yang perlu dilihat semula MCA dengan gerakan topologisasi semula, mengapa mereka pergi ke DAP. Jadi ini perlu dilihat dalam komponen Barisan Nasional itu, menilai semula adakah parti MCA ini relevan masih ataupun perlu perubahan gerakan, ataupun gerakan dengan MCA ini bersatu. Tak perlu dua berapa nak gunakan gerakan dengan MCA yang sama. Kalau saya solid MCA, gerakan bercantum lawan DAP. Akhirnya tak tahulah, tak tahu akhirnya dingap oleh DAP ya. Jadi akhirnya UMNO melawan DAP. Ini yang kita takutkan, rintihan-rintihan pada ini. Dan saya juga berpandangan hasil daripada keputusan ini, Pakatan Rakyat kemungkinan akan berpecah ya, tidak bersatu, dan kemungkinan dan pernah diwawarkan sebelum 3 bulan 4 bulan ini supaya PAS ni keluar daripada Pakatan Rakyat. Dan sudah tentu lepas ini mereka juga membuat postmortem. Mengapa kita dulu berkubar-kubar memikirkan macam mana membayangkan mereka menaja negara, dan tak dapat. Sudah tentulah di kalangan mereka akan duduk semeja, mungkin tak tahu tuduh-menuduh ke sebab inilah sebab itu, dan Lee Kit Siang pun pernah bercakap ni semua sebab PAS ke apa kan. Jadi ini yang perlu dilihat oleh Pakatan Rakyat, dan saya berkeyakinan kemantapan ya pakatan mereka akan rapuh ya, sebab DAP yang dominan mungkin dia kata, ataupun ada di kalangan parti komponen itu juga merasakan kita tidak perlu lagi pakatan, let's kita individu, dan mereka merasakan DAP tidak menyokong PAS, DAP banyak ya ataupun tidak ramai yang betul-betul bersatu di atas tiket Pakatan Rakyat. Jadi saya merasakan kesangsian, kecurigaan, ketakutan rakyat sekarang ni sudah lega ya. Sudah merasakan kita sudah ada satu kerajaan baru, iaitu bukan baru, kesinambungan Barisan Nasional. Dan kesimpulannya, terimalah hakikat bahawa BN masih kekal, dan apa juga impian-impian itu dijadikan impian juga igawan untuk pilihan yang seterusnya pada 2018 ya, perjuangan sudah terbukti ya, bermakna BN masih kekal. Dan saya mengharapkan sangat seperti yang mula-mula kita kata tadi, keamanan perpaduan perlu dijaga. Kalau kita berpecah, kita berperang, tidak guna kita untuk kerajaan. Dan Pakatan Rakyat beri akur dengan kenyataan. Ini hak rakyat, inilah demokrasi. Kita memperkasakan rakyat, rakyat memilih. Sekarang ni rakyat sudah memilih Barisan Nasional, so let it be ya. Itu pesan rakyat, so terimalah. Inilah pandangan kita. Apa juga keputusan, kita perlu menerima dengan terbuka sebagai negara demokrasi yang mesti mereka lakukan. So hakikatnya BN memerintah, so bersatu padulah balik, bersama-sama kita menjayakan pembangunan negara, memantapkan keamanan yang kita telah pupuk sampai berapa sejak merdeka lagi. Jadi ini yang kita impian. Akhirnya kita melihat suasana aman makmur, pilihan raya pun berjalan dengan baik ya. Jadi hakikatnya terimalah apa yang dicatatkan, orang kata ni PRU yang paling sejarah ya. Jadi memang saya rasa paling bersejarah. Jadi terimalah hakikatnya. Inilah polanya, dan ini perlu diterima oleh semua masyarakat bahawa pada besok pagi Barisan Nasional terus memerintah negara. Dan bagi mereka yang kalah ya, bersatulah semula. Orang Melayu contohnya, orang Melayu kita banyak berpecah ya, berpecah kepada PAS, berpecah pada PKR. Baliklah semula ya ke pangkuan ya, ke pangkuan asal kita, bangsa kita, bersatulah ya, sama-sama kita membina balik. Tak kisah sekarang lupakan siapa, tapi yang pokoknya kita telah mengarah kepada 20-20, sama-samalah. Tak kisah parti apa, kita menyumbang kepada ke arah 20-20 negara maju. Dan patutnya mereka membantu kerajaan Barisan Nasional
untuk memastikan kerajaan itu. Akhirnya kita mencapai negara maju, semua bangsa hidup aman, makmur, selamat dan progresif. Itu yang kita boleh simpulkan. Terimalah hakikat sebenarnya. Okey, terima kasih Prof. Fitri, dia terimalah hakikat. Dan pihak Book TV juga ingin mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana telah memenangi majoriti mudah dengan 132 bagi Parlimen di negara Barisan Nasional dan 85 kerusi dimenangi oleh Pakatan Rakyat. Dan apa yang dapat saya simpulkan, semoga Kerajaan Barisan Nasional akan terus memperjuangkan hak-hak dan juga nasib masyarakat Melayu agar tidak terus dipelihara segalanya berkaitan dengan Melayu.